Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia, salam sejahtera Asia. Bertemu kita Jess untuk hari yang baru, minggu yang baru, sejahtera Asia. Terima kasih kami ucapkan kepada anda kerana sentiasa menjadikan sejahtera Asia macam biasa antara rancangan pertama untuk menyapa pagi anda. Apa khabar anda di rumah? Apa khabar Jess? Khabar baik Gas, apa khabar Gas? Khabar baik. Apa khabar Miss Petit Universe Sarawak ni? Sangat baik Gas, terima kasih. Mungkin boleh dikongsikan apa antara aktiviti hujung minggu Jess? Hujung minggu tadi, untuk pertandingan tadi, Jess menyertai Miss PT Universe International Sarawak dan berjaya mewakili daerah Betong dan akan ke peringkat mewakili Sarawak, Gas. Wah, itu dia. Itulah dia semangat baru yang dibawa oleh Jessica John ini dengan orang kata set yang baru, Jess. Betul. Sangat cantik set kita hari ini. Cantik sangat. Okey, kalau boleh kita lihat pada hari ini kita set yang baru dan pastinya kami juga ingin memaparkan kepada anda ini adalah semangat baru kami di Sejahtera Asia untuk menemani pagi-pagi anda. Baik, macam biasa kami bawakan dahulu perkembangan secara ringkas COVID-19 di Malaysia. Setakat semalam 6 Disember 2020, Malaysia merekodkan 1,335 kes positif COVID-19 dan ini menjadikan keseluruhan jumlah kes positif meningkat kepada 72,694 kes. 5 kluster baharu turut dilaporkan, 3 daripadanya di Kuala Lumpur, 2 dari Selangor dan 1 dari Johor. Selangor melaporkan kes harian tertinggi iaitu sebanyak 337 kes, diikuti oleh Negeri Sembilan dan seterusnya Sabah. 3 kluster baharu dilaporkan iaitu kluster Ceram di Negeri Sembilan, Pulau Berhala dari Sabah dan kluster Jalan Tampoi dari Johor. Malangnya semalam juga telah merekodkan 2 kematian akibat COVID-19 iaitu masing-masing daripada negeri Perak dan Johor. Salam takziah kami ucapkan kepada keluarga mangsa dari Sejahtera Asia. Seterusnya Jess, mungkin perincian secara ringkas untuk COVID-19 di Sarawak. Baik, tahniah rakyat Sarawak kita nak ucapkan kerana tiada kes baru direportkan semalam dan juga ini menjadikan kes masih kekal di angka 1,068 kes. Dan seterusnya kita beralih kepada perincian kluster. Baik, tiada kluster baru direportkan di Sarawak namun masih lagi 4 kluster yang aktif iaitu kluster Besi, kluster Jalan Abel, kluster Green Hill dan juga kluster Wisma Seberkas. Dan untuk ringkasan kes mengikut di daerah Sarawak, daerah Kuching dan Serian kekal berstatus kuning dan 38 daerah yang lain berstatus hijau. Jadi tetap kita berharap semoga kita cepat-cepat putuskan rantaian COVID-19. Dan seterusnya antara keputusan penting oleh JPBNS semalam adalah kebenaran permit polis untuk masuk ke Sarawak adalah tidak diperlukan berkuat kuasa hari ini 7 Disember 2020. Dan seterusnya Jess, sektor spa, kesihatan dan refleksologi dibenarkan beroperasi juga bermula hari ini dan itulah biarpun kelonggaran demi kelonggaran diberikan oleh pihak kerajaan kepada kita, tetapi kita seharusnya jangan leka, terus tingkatkan kawalan kendiri dan sama-sama kita cuba usaha untuk ratakan lengkungan pandemik COVID-19 ini. Dan kalau boleh juga di hari Isnin yang ceria ini kami juga ingin kabarkan kepada anda untuk anda lebih cakna mengenai situasi COVID-19 di seluruh dunia. Sedikit perkembangan iaitu setakat semalam Amerika Syarikat mencatatkan kes positif COVID-19 tertinggi di dunia dengan jumlah kes menghampiri 15 juta orang. Manakala India, Brazil, Rusia dan Perancis pula merekodkan kes positif COVID-19 melebihi 2 juta kes. Malaysia pula berada di kedudukan ke-83 untuk jumlah kes positif COVID-19 di seluruh dunia ini. Jadi sama-sama kita turunkan ranking ini. Caranya mudah sahaja, amalkan 3W iaitu watch, warn dan wear dan elakkan 3C iaitu crowded places, confined places dan close conversation. Jadi Jess mungkin nak bawakan secara ringkas perincian berita yang seterusnya? Baik, perincian berita yang seterusnya kita nak ucapkan takziah kepada pemain bola striker Johor Darul Ta'zim iaitu Muhammad Syafiq Ahmad kerana beliau terlibat dalam kemalangan bersama keluarganya di mana bayi lelaki beliau telah meninggal dunia semasa kejadian. Jadi kita nak ucapkan takziah kepada keluarga Muhammad Syafiq Ahmad dan juga kepada rakyat-rakyat Malaysia berhati-hati semasa membawa kenderaan. Terutama sekali hari hujan ni di Sarawak. Di Sarawak ni kerap hujan. Musim tenggujuh jalan licin. Jadi kepada mereka yang mungkin hendak turun kerja selepas ini, rancang perjalanan anda dan orang kata hati-hati di jalan raya, ingat orang yang tersayang. Baik, selepas ini kita akan saksikan VT sebelum kita berhenti berehat. Nak tanya Jess pernah pergi ke Okeshi Heritage Central and Cafe?
Macam pernah dengar tempat tu, Gas? Lokasinya dekat di Padang Merdeka, Jess. Dekat Padang Merdeka. Dan di situ ada jual beras bario, kuih sepi, Boy, banyaknya. beg manis. Tradisional ya. Dan Jess, lepas Jess macam mungkin penat-penat shopping kan, Jess boleh makan. Layan teh tarik ada. Wow, seronoknya, Mi Gas. kolok ada. Gas pernah pergi ya? Pernah, Patutlah best. Gas tahu Sebab semua. pemandangan orang suka makan, Jess. Semua tempat nak try. Dia punya pemandangan cantik sekali, Sangat Padang cantik, Merdeka. Dan ada juga laksa Sarawak, ayam pansuh dan yang paling favourite Gas adalah nasi goreng ikan terubuk. Jadi apa kita tunggu lagi, Jess? Kita saksikan VT ini, Okeshi Heritage Centre dan Cafe. Saksikan. I used to think I already knew so much about Sarawak. A world where I am one with nature. Having mixed parentage, I am connected to two cultures at once. Kami bangga jadi anak Sarawak. Bumi Kenyalang, kaya budaya. Its food, its spices. We're in the Highland Farms to make traditional rice, snack. Its people and its craft are unlike no other. Join me in my journey of exploring Sarawak's uniqueness, where it is rich with artisans whose skilled hands worked hard in their crafts, either in the comfort of their homes or in the Highland Farms. Every thread, every piece, and every design, so unique and beautiful, portraying our strong identity, a Wana-Wani Sarawak. I took my seat and, this aroma of my favorite drink. This smoky smell from the burning pan, the sizzling oil, all so familiar and calming. Unforgettable palate delights that blend traditional ingredients with modern trends. Sarawak dishes are where passion is served on a plate. Some recipes are timeless, yet versatile when blended with modern touch, making me realize even more how deeply Sarawakian I am, inside out. That I favor nasi aro and ikan terubuk over macaroni and cheese. I don't have to travel far to taste five-star cuisine. They're all here in my home. So whether it's fashion or food, I take pride
in this precious thing I call my heritage. Hello, hai. Berita baik kepada semua pelajar yang sedang cuti sekolah sekarang ni. Agak-agaknya apa yang mereka buat kat rumah sekarang ni, Jess? Mungkin ada antara anda yang sedang main dango, ataupun sedang mandikan kucing, ataupun sedang... Main gudi, main guli, main congkak, main seremban. Apa yang paling penting, ini masanya untuk anda hantar video aktiviti menarik anda di rumah kepada kami di Facebook dan Instagram Sejahtera Asia. Tapi ada syaratnya. Boleh. Dan syaratnya adalah anda mesti dari sekolah merendah, sekolah menengah, ataupun pelajar universiti. Durasi video tu macam mana, Jess? Durasi video tu mesti kurang daripada 2 minit. Dan diambil secara melintang atau horizontal. Kalau macam Gas ni dah habis belajar macam mana? Boleh tak? Hantar je, Gas. Hantar sahaja. Jadi apa tunggu lagi? Hantar video anda sekarang di Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia bersama saya Jess dan Gas. Kepada anda yang terlepas rancangan program Sejahtera Asia ini, okey, anda boleh type sahaja di YouTube, type sahaja Sejahtera Asia TVS. Betul. Baik, topik kita hari ini, tapi sebelum itu Jess, mungkin kita senang lenang duduk di rumah, ya, tak kala kita menonton televisyen di rumah, rasa lapar, ya, nak pesan makanan dan sebagainya. Ada golongan frontliners ataupun barisan hadapan ini yang sanggup orang kata menggadaikan nyawa berhadapan dengan risiko COVID-19 ini di luar sana. Dan saya ingin tangkap imajinasi anda dengan memberikan satu situasi, iaitu sekiranya kita sebagai anak lah Jess, bekerja jauh di Samarahan dan ibu bapa kita pula seperti contoh tinggal di Kuching. Jadi pastinya susah untuk kita merentas kawasan dari Samarahan ke Kuching. Dan di sinilah golongan runner ini terselah, peranan mereka terselah apabila mereka lah sebenarnya yang membantu kita untuk meringankan tanggungjawab kita menghantar barang keperluan kepada ibu bapa kita. Jadi kita nak tahu apa sebenarnya perasaan runners ini apabila melihat keluarga menerima pesanan yang dikirim ini, dan pastinya tanpa melengahkan masa kami perkenalkan kepada anda tetamu di Sejahtera Asia pada hari ini, Presiden Kuching Runner Community, Muhammad Syafiq bin Muhammad Arifin. Assalamualaikum. Selamat pagi, Syafiq. Selamat pagi. Terima kasih kerana menjemput saya untuk program pagi ini. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. Jadi Syafiq, macam yang kita katakan tadi, mungkin ada yang merasakan bahawa mereka masih belum nampak lagi peranan runner ini. Tetapi tak kala Syafiq menghantar makanan, mengambil gambar kedua-dua orang tua si pengirim itu tadi dan menghantar kepada pengirim, pastinya mereka akan berasa macam lega melihat ibu bapa mereka berada dalam keadaan yang sihat, menerima barang kiriman yang dihantar oleh Syafiq dan rakan-rakan sebagai runner ini. Ceritakan pengalaman tersebut. Ya, selalunya perasaan daripada customer yang saya hantar tu, mesti dia akan berpuas hati dengan keadaan servis daripada kami, dan mereka bersangat-sangat berterima kasih kerana ada juga yang berada jauh luar di kawasan Kuching untuk apa ni? Untuk menghantar makan dengan family dia orang tu. Jauh di kawasan Kuching. Kau boleh ceritakan paling jauh dari mana tu? Paling jauh yang pernah suruh ni hantar makan adalah dari UK. Dari UK? Dari UK. Ya betul? Betul. United Kingdom? United Kingdom. Wah, jauhnya. Bukan Hulu Kelang. Jadi maksudnya orang Sarawak yang tinggal di UK? Orang Sarawak. Perantauan lah.
Okey, perkhidmatan. Ada antara orang skeptikal. Orang ingat bahawa runner ini hanya menghantar orang kata makanan ya. Tetapi sebenarnya mereka jugalah yang menghantar barang keperluan. Ada juga perkhidmatan membayar bil je. Yang kata orang Sarawak, mun kereta rosak, kita nak tundak kereta pun tidak ada menyediakan perkhidmatan. Jadi boleh tak ceritakan antara perkhidmatan tu, Syafiq? Antara perkhidmatan yang lain, selalu kadang-kadang orang anggap runner ni selalunya COD, hantar barang makan je. Sebenarnya lain. Dia ada banyak lagi. Contohnya membuat urusan office and then membuat macam menolong orang. Betul. Sebab runner kan. Jadi kerja dia banyak, bercabang. Okey. Dan kalau dilihat, Jess ada juga search di Facebook. Orang kata page Facebook ni, kalau berkaitan dengan kucing runner community, ada juga order yang Jess buat lah guys. Jadi Jess survey lah sikit, orang katakan. Jadi page Facebook tersebut dibuat pada 19 Ogos ini, tahun ini. Jadi sebenarnya bila page kucing runner community ini ditubuhkan? Bila kumpulan ini mula ditubuhkan? Okey, kumpulan kucing runner community sebenarnya daripada tahun lepas, bermulanya daripada 5 orang. 5 orang? 5 orang mula-mula dulu. Mula saya, lepas tu kawan saya, Bob runner kucing, dan kawan baik sekolah saya daripada runner terbaik kucing. Dan 2 tu kawan biasa je lah. Kalau yang sebelum ni 5 orang, sekarang ni dah berapa orang? Kita nak tahu juga. Sekarang ni dah berapa orang? Sekarang ni dah ada 31 orang. Banyak. 31 orang. Lebih kurang 6 kali ganda. Ya, betul. Itulah keperluan runner. Sebab itu kami bawakan dan angkat topik ini dalam Sejahtera Asia sebab kita tahu di sebalik orang kata tanggungjawab mereka untuk menghantar barangan keperluan kepada pengirim keluarga pengirim, tetapi mereka juga ada banyak melakukan kerja-kerja amal Jess. Tapi sebelum kita nak masuk ke bahagian soalan tersebut, Syafiq, kita nak tanyalah, dalam banyak-banyak kerja ni, kenapa Syafiq memilih untuk menjadi sebagai seorang runner sebenarnya? Semuanya bermula daripada saya bekerja di hotel. Saya bekerja sebagai bellboy. Jadi banyak membantu orang kan. Betul. So, saya terfikir, apa kata saya gunakan motosikal. Waktu tu saya baru beli. Kata saya gunakan motosikal tu untuk kebaikan orang di luar. Selepas itu, sekarang ini masih lagi menggunakan motosikal? Masih, motosikal yang sama. Seronok. Kalau bawa motosikal, Jess tak pandai bawa motosikal tapi berminat teringin juga guys. Kan? Tapi kalau diberi rezeki kerja yang lain, adakah Syafiq tetap memilih menjadi seorang runner? Sebenarnya pekerjaan runner ni ada yang mindset yang mau jenis full time, ada yang mau part time. Tapi bagi saya, jika ada peluang kerja yang lain, saya boleh bagikan masa saya untuk menjadikan part time. Masih juga nak kekalkannya. Itulah semangat nak menolong orang tu sebenarnya. Melihat orang kata keluarga gembira. Kepuasan kan? tu. Kita pastinya, bukan kita sahaja, mungkin penonton di rumah juga tertanya-tanya, mungkin bagaimana sebenarnya pihak runner ini mengenakan caj perhantaran tu? Melihat kepada faktor apa? Melihatkan kepada faktor cuaca, satu. Cuaca? Cuaca. Okey. Maksudnya kalau hujan mungkin caj yang lebih tinggi? Kemungkinan akan boleh tinggi. Tapi kalau nak ikut hati tu, kadang-kadang pun kesian juga. Lepas tu faktor cuaca lagi? Faktor cuaca, lepas tu jarak. Jarak dia. Ataupun radius kawasan. Radius kawasan tu, kalau dia keluar daerah tu lain, kalau dia dekat lain, kalau dia cas COD tu lain. Dia tak sama. Faktor cuaca, jarak, dan orang kata kalau berbeza kawasan ataupun daerah siang, itu. Siang dan malam jugalah. Siang dan malam pun memainkan, memberi juga faktor kepada harga yang di-charge ni. Itulah sedikit mengenai runner dan perkhidmatan mereka. Selepas ini, kita nak tanya Syafiq, ya, sebab golongan runner ini mereka lebih terdedah kepada risiko COVID-19. Mereka spend time lebih banyak daripada kita di atas jalan raya, jadi terdedah dengan risiko kemalangan dan sebagainya. Berbaloikah mereka bekerja sebagai seorang runner? Selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia.
Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Baik, mungkin kepada anda yang ingin hantarkan sebarang cadangan, komen ataupun video-video menarik, hantar sahaja ke email kami iaitu di sejahteraasia@tvstv.my. Juga boleh dihantarkan ke laman sosial kami iaitu di Facebook dan Instagram Sejahtera Asia. Baik, tadi kami ada bertanyakan kepada Syafiq bahawa golongan runner ini sebenarnya mereka yang lebih terdedah kepada risiko penularan COVID-19. Itu satu. Betul. Kedua juga terdedah kepada risiko kemalangan di jalan raya sebab mereka lah yang orang kata spend time lebih banyak di atas jalan raya ni. Jadi dengan caj penghantaran yang dikenakan sebagai seorang runner, adakah Syafiq merasakan ini berbaloi kepada risiko yang ditanggung Syafiq? Pendapat saya memang berbaloi. Tapi bila kita ni di atas jalan tu, kita kena ni lah, dia kena jaga diri sendiri, kena ingat dengan penumpang-penumpang lain. Betul. Mungkin ni disebabkan ada customer ataupun pelanggan yang mungkin nak cepat. Ada tak rasa macam nak bawa motosikal tu laju dan Tergesa-gesa rasanya. tergesa-gesa rasanya. Sebab itu juga boleh menjadi faktor kepada kemalangan jalan raya. Okey, tentang persoalan nyata lah. Okey. Bukan setakat kami sebagai runner, juga rider seperti lain macam Ada e-hailing yang lain. yes, macam GrabFood, Foodpanda. Betul. Jadi saya selalu ni berkumpul dengan mereka. Aha. So ini KL ni lah hot topic bagi kita orang. Aha. Memang hot topic. Okey. So kadang-kadang bila ada customer yang selalu nak cepat-cepat, kita orang pun terpaksa lah menjawab dengan baik. Kita orang pun tak dapat nak laju juga sebab kadang-kadang pun hujan, Betul. jalan jam, dan takut barang penuh, so motor berat tak belen. So kadang-kadang cakap dengan customer, kalau nak cepat boleh, tapi kita orang kena naikkan cas lah. Tapi kalau ada tak antara customer yang cancel order last minute macam tu? Kalau dah cancel last minute tu, jadi order tu nak buat macam mana, Syafiq? Kadang-kadang tu mostly yang berlaku tu barang COD. Kebanyakan yang barang COD. So kalau dia bermakan, seller memang cakap tak apalah, sedekah dia ambil makan. Tapi kadang-kadang kalau baju tu tu susah sikit. Paksa dah hantar kepada customer, balik ke seller lagi. Macam tu. Jadi itu menunjukkan juga sifat orang Malaysia ni pemurah. Betul. Dan cakap mengenai nilai murni ni, Jess. COVID-19 bukan penghalang untuk masyarakat saling membantu antara satu sama lain. Ada di antara pelanggan yang saya kira menggunakan platform runner ini untuk membantu orang-orang yang susah, ya. Mungkin mereka menghantar barangan keperluan kepada golongan yang memerlukan, ya, melalui runner macam ni. Boleh ceritakan pengalaman? Okey, sepanjang bulan PKP yang lepas, saya bersama dengan satu lagi tim runner, Sarawak Runner Association, telah membuat mereka telah membuat kebanyakan kerja amal, macam membantu orang-orang yang susah. Betul. And then membantu mangsa yang terbakar. Terbakar? Yes, Ada rumah, juga? rumah yang terbakar. So macam saya dengan tim saya, tim KRC ni, kami telah membantu seorang makcik ni lah di Serian. Makcik di Serian? Yes, dia mengalami lumpuh. Lumpuh. So kita orang sama tim sendiri berbincang. Apa kata kita buat kerja amal hantar dengan makcik ni walaupun jauh. Jadi pasal KP tu lah. Kerja amal tu macam mana? Adakah barang-barangan keperluan itu disumbang dananya oleh runner-runner itu sendiri ataupun oleh orang-orang di kawasan yang lain? Mostly sumbangan kami adalah daripada runner-runner sendiri. Daripada duit poket sendiri lah. Jadi maksudnya caj penghantaran percuma, barangan yang diberikan kepada makcik itu juga sebab percuma. Itu kan kerja amal. So betul. Duit pun kita kena ikhlas jugalah. Betul. Itu adalah antara sumbangan mereka. Dan mungkin juga boleh dikongsikan, Syafiq, ada tak mungkin antara pelanggan Syafiq yang menyatakan bahawa beli barangan keperluan ni lepas tu hantar ke rumah orang susah, ada tak? 6 bulan yang lepas ada. Daripada Petumal kalau tak silap. Dia orang menggunakan servis kami untuk menghantarkan beras di sekitar kawasan Kuching ni lah. Baik. Itu barang yang disedekahkan. Yang disedekahkan.
Sangat besar ya tanggungjawab Betul. sebagai runner ni. Ingatkan runner ni hantar makanan Betul. je guys. Tapi rupanya ada juga kerja-kerja amal yang dilakukan. Selain menghantar makanan, sisi berbeza mereka adalah mereka juga menjadikan platform Runner ini untuk mereka melakukan amal kebajikan. Ini antara orang kata perkara yang mungkin kebanyakan mereka tidak tahu mengenai Runner ini. Selepas ini kita nak tanya Syafiq mengenai antara cabaran yang mereka alami sebagai runner sebab dengan cerita ada yang membayar menggunakan duit palsu dan sebagainya. Selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Hello, hai. Berita baik kepada semua pelajar yang sedang cuti sekolah sekarang ni. Agak-agaknya apa yang mereka buat kat rumah sekarang ni, Jess? Mungkin ada antara anda yang sedang main dango ataupun sedang mandikan kucing ataupun sedang Main gudi, main guli, main congkak, main seremban. Apa yang paling penting, ini masanya untuk anda hantar video aktiviti menarik anda di rumah kepada kami di Facebook dan Instagram Sejahtera Asia. Tapi ada syaratnya. boleh. Dan syaratnya adalah anda mesti dari sekolah merendah, sekolah menengah ataupun pelajar universiti. Dan Durasi video tu macam mana, Jess? durasi video tu mesti kurang daripada 2 minit. Dan diambil secara melintang atau horizontal. Kalau macam Gas ni dah habis belajar macam mana? Boleh tak? Hantar je guys, Hantar sahaja. Jadi apa tunggu lagi? Hantar video anda sekarang di Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam Sejahtera Asia dan topik kita pada hari ini masih sama iaitu Runner Bantu Community. Dan antara cabaran yang mungkin dialami oleh mereka, Jess, mungkin ada pelanggan yang sanggup membayar mereka dengan menggunakan duit palsu dan ada juga yang golongan runner ini orang kata terpaksa struggle dengan musim hujan dan sebagainya. Bagi Syafiq sendiri, apa antara pengalaman menjadi runner ini secara peribadi? Okay, antara pengalaman yang mencabar selalunya lah bila berlakunya hujan, motor rosak, dikepung anjing. Dia kejar anjing. And then ni lah ada wang palsu lah, menggunakan wang palsu. Pernah kena ni tak? Kita nak tahulah, pernah kena marah tanpa sebab kena lah maki ke? oleh para pelanggan ni. Ada juga. Ada ya. Disebabkan hanya kerana lambat datang aja. Masa tu hari hujan, hujan agak lebat and then berangin. So kita orang pun, macam saya pun lambat nak sampai and dengan handphone yang padam. So sampai-sampai je adalah customer yang marah-marah, sindir-sindir. Tu tak apalah, dah menjadi macam makanan biasa lah. Itu antara cabaran. Betul. Orang kata. Tapi apakah manfaat kalau join kucing runner community ni, Syafiq? Sebenarnya bagi saya, penubuhan kucing runner community ni bukanlah untuk memberi pekerjaan. Saya menggunakan kucing runner community ini untuk membantu anak-anak muda. Betul. Yang ingin mencari Extra income. So kadang-kadang dengan bawa-bawa saya tu saya cakap saya bukan bos, saya bukan saya bukan idola, saya bukan apalah. Saya ni membantu. Betul. Membantu sesama sendiri. Dan tadi juga Syafiq ada berkongsi sikit Kas, dia maklumkan bahawa sebelum kucing runner community, jadi kucing runner community ni sebelum ni dikenali sebagai Syafiq runner kucing. Jadi bagaimana boleh datangnya idea, timbulnya idea untuk menukar Syafiq runner kucing kepada kucing runner community ni? Okey, saya bermula bekerja sebagai runner tahun 2015. 2015. Dah lama. 2015. Dah 5 tahun, lebih kurang 5 tahun. Ya, 5 tahun. So, masa tu belum ada motor. Cuma guna motor kawan, kadang-kadang guna motor kakak. So,
Mula Syafiq runner kucing dimulakan pada awal tahun 2015 dengan membuat COD sesama kawan sendiri je. Masa tu belum nak mengembangkan lagi. So bila dah sampai 2018 saya bertemu dengan kawan saya tadi tu lah, yang Bob runner kucing, and then runner terbaik kucing. Lepas tu seorang lagi kawan saya tu Cat City runner ataupun dikenali sebagai Pian runner. So saya terfikir masa tu di kucing dapat dikira berapa banyak runner. Masa tu dah COVID-19 belum lagi. Dapat dikira guna jari masa tu. Lepas tu terfikir, apa kata saya nak tubuhkan satu tim, kita kumpulkan semua, just kumpul untuk memberi job. Okey, contoh saya tak dapat job, saya tak dapat kan, saya pas dengan tim lain-lain. So dari situlah memulainya kucing runner community. Ini mengumpulkan semua runner-runner yang berada di kucing. Kumpul semua runner. Mula tu runner je. Lepas tu bila tengok ada orang nak join, jadi kumpulan. Jadilah kumpulan. Itulah Jazz apa yang Gaz dapatlah daripada temu bual setakat ini bersama dengan Syafiq. Inilah yang kita katakan sebagai inovasi satu, yang kedua kerja halal kalau kita nak di mana-mana sahaja kita boleh buat. Siapa sangka aktiviti penghantaran pembayaran bil ini juga boleh dijadikan sebagai satu perniagaan, dan ini juga membantu kepada komuniti kita untuk memudahkan rutin harian mereka. Tadi Jess tanya mengenai manfaat, dan Gaz juga nak tangkap imajinasi penonton untuk bawakan satu situasi yang mana kalau menjadi seorang runner ini pastinya banyak yang mereka pelajari. Syafiq belum berumah tangga lagi. Belum. Menjadi orang kata anak kepada orang kata yang mungkin hanya di masakannya dimasak oleh ibu dan sebagainya. Jadi jarang untuk kita turun beli barang-barang dapur ini. Jadi itu mungkin antara salah satu pelajaran tidak formal yang dipelajari oleh Syafiq. Jadi apa lagi orang kata antara nilai tambah yang Syafiq boleh dapat setakat ini sepanjang bergelar sebagai seorang runner kepada kehidupan Syafiq? Okey, sepanjang saya jadi runner banyak jugalah daripada pandangan saya, and then daripada secara peribadi. Okey, contoh macam beli barang rumah lah. Customer minta beli barang rumah. Dek minta tolong beli ni. Okey, kadang okey kak. Tahu ke macam mana nak beli? Tahu kak. Sebab semua tu bermula daripada rumah. Betul. Kadang-kadang di rumah pun mak cakap, Syafiq tolong beli ni. Okey, dah tahu dah. Okey, ikan apa pun dah tahu dah, sayur apa tu tahu dah. Maksudnya dalam masa yang sama Syafiq sendiri belajar jenis-jenis sayur, ikan sendiri. Ni Jess, selalu beli barang dapur tak? Selalulah Gaz. Saya pun masak juga Gaz. Itulah Jess apa yang kita buat di rumah, jangan pandang enteng. Sebenarnya betul. apa orang kata disuruh oleh orang tua kita, beli manok kah, beli garam bicin kah, ya semuanya kita boleh praktikkan dalam kerja kita, especially sebagai seorang runner. Pernah tak kita salah beli? Pelanggan suruh beli bahagian thigh ayam, terbeli pula bahagian kepak. Itu tak pernah lah. Tapi cuma pernah ada ni, confuse sikit. Sebab kadang-kadang bahasa kita di Sarawak ni kan lain. Bahasa di Semenanjung tu lain. Kadang-kadang dia cakap, saya nak 2 kupang. 2 kupang. Dia nak apa? 2 kupang. Ingat kan? Kupang. Udang kan? Masa zaman dahulu tu kan? Wah, dia nak apa? 2 kupang tu macam duit lah. Kupang tu kira macam ringgit macam tu lah. Oh, dia bukan nak beli barang, tapi dia nak tanya harga. Baik, macam-macam cerita dengan Syafiq sebagai salah seorang anggota ataupun presiden kepada Kucing Runner Community ini. Selepas ini kita nak tanya Syafiq, banyak cabaran yang dialami ataupun dilalui oleh mereka sebagai runner ini seperti COVID-19, musim hujan dan sebagainya. Apa alternatif mereka untuk mengatasi permasalahan dan cabaran ini? Selepas ini Jess, hanya dalam Sejahtera Asia. Berita baik kepada semua pelajar yang sedang cuti sekolah sekarang ni. Agak-agaknya apa yang mereka buat kat rumah sekarang ni, Jess? Mungkin ada antara anda yang sedang main dango, ataupun sedang mandikan kucing, ataupun sedang
Main gudi, main guli, main congkak, main seremban. Apa yang paling penting, ini masanya untuk anda hantar video aktiviti menarik anda di rumah kepada kami di Facebook dan Instagram Sejahtera Asia. Tapi ada syaratnya. Boleh. Dan syaratnya adalah anda mesti dari sekolah merendah, sekolah menengah ataupun pelajar universiti. Durasi video tu macam mana, Jess? Durasi video tu mesti kurang daripada 2 minit. Dan diambil secara melintang atau horizontal. Kalau macam Gas ni dah habis belajar macam mana? Boleh tak? Hantar je Gas, Hantar sahaja. Jadi apa tunggu lagi? Hantar video anda sekarang di Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia dan masih lagi kita bersama dengan runner kita, Gas. Dan juga tadi beliau ada ceritakan pelbagai cabaran. Namun kita nak tahu juga bagaimana penerimaan keluarga Syafiq atas pekerjaan sebagai seorang runner ni. Ada tak, pernah tak mereka mendesak Syafiq untuk mencari pekerjaan yang lebih bagus dan sebagainya? Soalan memang dia ya ada. Macam contoh mak saya lah. Dia selalu bertanya bila nak dapat kerja lain, takkan nak kerja ni sepanjang hidup. Dan saya cuma dapat menjawab, tak apalah, buat masa ni belum tentu dapat kerja lain, just fokus dengan runner dulu. At least ada jugalah duit yang masuk tiap hari. Untuk pakai makan apa semua tu. Sebab seorang ibu ni dia memang nakkan masa depan yang cerah bagi terbaik. seorang anak, yang terbaik juga bagi seorang anak mereka. Namun apapun pekerjaan sebagai seorang runner ini adalah pekerjaan yang murni orang Betul. katakan, Gas. Mungkin sekarang ini adakah Ibu Syafiq sudah mula memahami gerak kerja ataupun proses kerja sebagai seorang runner ini dan mula menerima Syafiq sebagai seorang runner? Mula-mula tu dia tak apa ni lah. Dia tak minat sangat saya jadi runner. Tapi dah lama kelamaan dia tengok hasil daripada yang saya dapat. Okeylah, dia dah start terima lah. Itulah yang orang kata menjadi pulangan untuk membantu orang tua kita, kan. Yalah, di sebalik COVID-19 ini ramai sebenarnya orang struggle untuk mencari kerja dan sebagainya. Jadi mungkin tak salah untuk kita menjadi seorang runner asalkan kita pandai ambil peluang dan kena ada semangat tu sebenarnya. Cabaran untuk menangani musim penghujung, musim hujan ni. Apa kata, mungkin orang kata charge yang dikenakan juga mungkin lebih tinggi dan sebagainya. Macam mana alternatif Syafiq untuk mengatasi permasalahan macam ni? Okay, Tak ambil order masa hujan ni. Macam tu ke? kadang-kadang ambil juga. Ambil juga. Ambil juga, Sebab kadang-kadang macam saya punya ni nombor adalah link untuk coaching runner community. So bila hari hujan, berlakunya hujan, contoh ada customer nak hantar barang ni time hujan. Okey, saya akan pass dengan runner saya yang menggunakan kereta. Tapi kalau barang dia tak berat ataupun kecil-kecil tu, saya sendiri boleh lah. Okay, maksudnya Hari ada hujan runner. pun jalan juga. Ada runner juga guna kereta, ya, Gas? Sebab Ada. kita tahu sama ni guna motosikal saja. Kalau saya sendiri Maksudnya runner guna difahamkan. kereta tu mungkin kita boleh kirim barang dalam kuantiti yang lebih banyak lah. Kualiti yang banyak dan berat. Ah. Dan kalau macam ada customer yang ni nak pindah rumah pun ada juga gunakan lori. Musim hujan ni kita tahu memang susah lah, Jazz. Bukan sahaja kepada runner, kita sendiri pun nak bergerak pun ya kena berhati-hati di jalan raya dan sebagainya. Ditambah pula dengan situasi COVID-19 ini, mungkin penonton nak tahu apa antara SOP yang diamalkan oleh runner ini supaya dapat mengelakkan risiko penularan COVID-19. Saya selalu berpesan dengan anak-anak buah saya lah. Saya gunakan mask, gunakan hand sanitizer. Betul. Lepas tu kalau barang tu orang yang
kadang-kadang tu customer dia tak nak ni, dia tak nak terima barang daripada kita orang. So kita orang terpaksa gantung dekat gate. Oh, gantung dekat Tapi gate. kadang-kadang kalau customer sendiri yang datang, kita orang akan minta dia guna hand sanitizer sekali lah. Adakah penghantaran barang itu dilakukan sehingga ke dalam rumah ataupun cukup diletakkan di beranda rumah ke? Dia depend dengan barang juga. Kadang-kadang customer dia minta hantar masuk ke dalam rumah pun ada juga. Kadang-kadang depan pintu ada juga. Kadang-kadang luar gate pun ada juga. Oh, luar gate ada juga. Luar gate Bagi pun mereka ada. yang mungkin takut lah. Yang masih takut. Kita faham lah kan. Itulah kita sudah mula melihat bagaimana corak pekerjaan sebagai seorang runner ini, dan ianya sebenarnya selain daripada menjana pendapatan macam kita bincangkan awal tadi, ia juga boleh dijadikan sebagai platform untuk kita berbuat amal kebajikan. Macam mana kalau ada di antara mereka di luar sana yang ingin juga nak menyertai sebagai salah seorang daripada Kuching Runner Community ni? Okey, kepada mereka yang berada di anak-anak muda lah yang berada di luar, tak kisahlah muda ke tua ke, boleh mencari saya dekat page Facebook Kuching Runner Community ataupun @Facebook saya Syafiq Runner Kuching. Dan nyatakanlah minat untuk menyertai kami. Mungkin ada requirement ataupun orang kata kriteria yang dicari daripada mereka untuk menjadi seorang runner ni? Kena ada badan sado. Kriteria tu tak ada lah, cuma asalkan ada kereta, ada lesen. Itu yang penting. Tak kisah lelaki atau perempuan. Tak kisah. And then kalau dah masuk dalam grup WhatsApp tu, kena masuk kait lah. Jangan cepat sentap lah. Yes. Macam kita Ada buat antara gurau. runner Kuching Runner Community ini yang terdiri pada golongan wanita? Ada? Ada? Ada Ada Berapa tadi, orang agak-agaknya? Dah buat masa sekarang ni ada 3 orang. 3 orang? Yes. Wow, And then- Jess. Berminat? Berminat juga ni guys. Tambah kan? pendapatan kan. Untuk tambah pendapatan, apa salahnya? Yes. Sambutan yang diterima setakat ini menggalakkan ataupun masa COVID-19 ini lebih lagi menggalakkan. Cuba ceritakan. Before ni, sebelum COVID-19 pun agak okey juga bagi kita orang. Lepas tu bila berlakunya PKP fasa 1, banyak-banyak anak buah saya tanya, macam mana nak runner ni? Tak ada surat lah, tak ada apa ni. Tak ada apa ni. So saya cakap dengan dia orang, bersabar dululah, kita tunggu daripada PM beri ucapan macam mana kita boleh keluar atau tak. So saya cuba untuk pergi ke balai polis untuk meminta surat untuk bagi kelepasan lah untuk kami untuk membuat runner apa semua. So alhamdulillah lah. And sepanjang PKP ni agak mencabar juga sebenarnya. Tapi alhamdulillah sekarang dari PKP sampai sekarang kita orang punya ni dah semakin meningkat lah. Semakin Cool mendapat saja sambutan. orangnya Syafiq ni bila berbicara. Akhir sekali Syafiq, sebagai Presiden Kuching Runner Community ini, kita ketepikanlah segala caj perhantaran dan sebagainya. Apabila Syafiq dapat melihat, menatap wajah keluarga, berasa gembira mendapat barangan keperluan yang dikirim oleh anaknya yang mungkin jauh di perantauan, boleh tak berikan gambaran kepada penonton secara peribadi apa perasaan Syafiq pada ketika itu? Kadang-kadang tu kalau macam saya hantar barang tu, mak keluar tu okey sikitlah. Tapi kalau saya hantar barang tu, yang ayah tu keluar tu agak pilu sikitlah, sebab saya pun kehilangan ayah saya masa saya darjah 5. So agak rindu jugalah bila ni seorang anak dapat memberikan barang kepada ayahnya yang masih ada tu lah. Pernah tak rasa macam ayah Syafiq juga berbangga sebenarnya dengan kerja Syafiq sekarang ini, yang orang kata menghantar barangan kepada mereka yang memerlukan. Dan kalau boleh kita di Sejahtera Asia nak tanya, sekiranya gerak kerja runner ini pada suatu hari nanti dikemaskinikan dan menjadi lebih sistematik, adakah Syafiq merasakan bahawa kerja sebagai runner ini boleh menjamin masa depan? Boleh. Betul. Boleh. Asalkan ada semangat, and then rajin, Betul. and then jangan berputus asa. InsyaAllah memang akan boleh. Itulah Jazz Ya. Sekiranya selagi kita tak ambil kesempatan terhadap orang lain, selagi kita punyai semangat, segala kerja yang kita buat dapat kita laksanakan dengan baik dan boleh kita kerjakan asalkan ianya halal
Tapi saya tersentuh ya dengar kisah pasal ayah Syafiq ni tadi. Tak tahu pula dan Saya juga dalam pasti masa arwah ayah kepada Syafiq sekarang Sangat ini berbangga. bangga. Bukan sekadar Syafiq menjana pendapatan yang lebih menggalakkan untuk bekerja sebagai seorang anak ini. Mungkin lebih bangga arwah di sana melihat Syafiq membantu orang. Ya, tadi dia katakan mengumpul dana dan sumbangan, tiada kenakan caj penghantaran kepada mereka yang susah, iaitu di Serian kan tadi. Ya. Jadi terima kasih Syafiq kerana sudi bersama kami dalam Sejahtera Asia. Perkongsian yang sangat memberikan inspirasi kepada kita, Jess. Betul. Dan harap-harap anda di luar sana juga dapat mengambil pengajaran daripada cerita kita pada hari ini. Terus punyai semangat, jalani hari anda dengan penuh orang kata daya inovasi dan jangan pernah berputus asa. Dan jangan lupa patuhi SOP guys. Patuhi SOP. Dalam kita bersemangat bekerja, jangan leka dan alpa. Kita masih lagi belum menang. #kita jaga kita. Harap-harap agar COVID-19 ini bakal reda tak lama lagi. Kita jumpa lagi esok hari bersama dengan saya Ghazali Zawawi dan Jessica John hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jumpa esok. If you only had a day in Kuching, where would you go? Would you go beyond the familiar? Would you explore further? Would you discover traditional trades and embrace the craftsmanship? Where all trades thrive over generations of makers. Would you explore a city where past legacies are visible in heritage and culture? Would you measure your day in your own heartbeat or by moments that take your breath away? Discover an adventure. To be curious. To explore timeless history. And be captivated by a crossroad of cultures, where the river connects as well as nourishes. Where various ethnics coexist in harmony with differences, yet seeking common ground. Decorating the streets and back alleys of Kuching. Would you taste unforgettable palate delights, where the best dishes are our street food? Go stroll at the markets for exotic finds, like the rebel shoots, sour terung asam, and popular midden foods. Would you walk through places of worship to learn centuries worth of wisdom, to expand your horizon and perspectives from sacred, spiritual sites across faiths?
Would you make a variety of colorful memories? And embrace the beauty of traditional heirlooms? Or take the time to browse for modern goods where international brands are welcome? Would you savor the fresher seafood and local side dishes served with a smile? Where each menu comes with an explosion of flavors to suit every taste bud. Would you make friends with the people and turn strangers into friends? This is the homeland of unity, diversity, and serenity. This is Kuching City.